lambat ni, cara macam ni apa benda buat kerja lama dah. Pengikut baru sikit dia kata. Pengikut apa orang masa tu? Satu bahtera dalam lebih kurang 80 orang lebih je. Berapa lama Nabi Nuh buat kerja? 950 tahun, siang malam, lailan wa nahara, waktu siang, waktu malam dia buat kerja dakwah. Tapi yang ikutnya 80 orang. Orang duk ejak apa benda Nuh ni. Lalu Nabi Nuh alaihissalam berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Sebab tu Nabi Nuh alaihissalam antara nabi yang tak boleh bagi syafaat, tuan-tuan. Tak boleh bagi syafaat. Pasal apa? Pasal Nabi Nuh alaihissalam pun pernah minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya dibalakan kaumnya sendiri. Bila masa ketika mana Allah Subhanahu wa taala turunkan taufan yang besar, banjir besar yang menenggelamkan seluruh pelosok negara ketika itu. Seluruh tenggelam. Atas bukit tenggelam, bawah bukit pun tenggelam. Ni dipanggil bala dipanggil. Sebab tu masa Nabi Nuh alaihissalam buat bahtera, ramai orang pergi je apa benda lah. Dah lah buat benda orang tak buat. Duk ajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang duk ejek macam-macam. Tiba-tiba Allah Taala perintahkan Nabi Nuh alaihissalam buat bahtera. Pasal apa? Sedikit masa lagi banjir besar akan menimpa. Lalu Nabi Nuh buat bahtera atas bukit. Mana bukit tinggi sekali sini. Dia buat atas puncak bukit tu. Lalu orang apa benda orang buat bahtera ni kat mana? Tepi sungai, tepi pantai. Tiba-tiba dia buat atas bukit. Maka ramailah orang pakat pergi sana. Bila mana pergi dia ejek lah. Sampai tahap bahtera nak siap dah. Nak siap, dekat-dekat nak siap dah. Pergi ejek lagi. Nabi Nuh tak ada situ. Dia bawa panggil semua, wahai orang-orang kampung semua. Pergi mana? Dia pergi ke bahtera Nabi Nuh. Sehingga yang buta pun pergi juga. Buta ni patut kat rumah dia. Tak payah pergilah dia pasal buta dia. Tapi yang buta pun semangat nak ejek Nabi Nuh alaihissalam. Dia lupa yang dia ejek tu, dia ejek Allah Subhanahu wa taala. Pasal perjuangan Nabi Nuh alaihissalam itu kerana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bawa semua sekali, dia pergi buat benda, dia kencing berok dalam. Masuk yang buta sekali. Yang buta pijak sana pijak sini, dia kencing berok dalam tu, nak keji Nabi Nuh, nak supaya Nabi Nuh ni patah semangat. Lala sekali yang buta jatuh. Jatuh kat mana? Jatuh dalam najis yang dia buang sendiri. Bila mana jatuh dalam tu, sebagai bentuk mukjizat, tuan-tuan. Jatuh si buta dalam tu, tengok-tengok bila mana belum orang dengan najis, bangkit-bangkit yang buta boleh celik. Dia kata rupa-rupanya Nuh buat ni penawar. Bahtera hak Nabi Nuh buat ni jadi penawar rupanya. Lala sekali najis-najis tadi dia kau habis semua sekali. Dia ambil semua sekali, dia buat makjun. Dia jadikan makjun, jadi ubat kuat, wallahu alam lah. Last sekali dia bersihkan semua sekali pula. Habis siap semua sekali. Selang beberapa ketika datanglah banjir besar. Banjir besar ketika tu. Yang ada dalam bahtera yang beriman selamat. Yang duduk atas bahtera selamat. Yang tercicir daripada tu mereka mati tenggelam dengan banjir besar itu. Kita ni janganlah sampai satu tahap Allah Ta'ala turun banjir besar dulu, baru kita terkapai-kapai cari bahtera. Bahtera yang dah ada pada hari ni cukup jelas pada kita sebenarnya, yang dibimbing oleh para alim ulama pada hari ni. Jangan kita tercicir nak pada cepat, tiba-tiba kita tercicir daripada landasan yang sebenar. Bahtera yang sudah ada teguh dasarnya, tuan-tuan. Orang individu tu maklum sajalah, semua manusia ada cacat celah yang tersendiri. Jangan lihat sangat pada individu, tuan-tuan. Individu yang ada pada hari ini, tuan-tuan, walaupun ustaz, alim, ulama, sikit banyak ada cacat celah, maka kita kena belapang dada. Dia kata ni dia bukan maksum. Kita pernah mengaku kita maksum ke? Nak cerita? Dia kata ulama tak maksum. Ulama pernah bagi tahu dia maksum ke? Nak tahu? Tak pernah pun kita dengar ulama kata dia ni maksum kan. Cuma kita kena ingat Nabi kata ulama ni pewaris Nabi.
Walaupun dia tidak maksum, Nabi pernah iktiraf alim ulama sebagai pewaris Nabi. Itu kedudukan. Maknanya orang yang paling faham Quran hadis siapa dia? Alim ulama. Maka kita tuan-tuan, sebagai orang awam biasa, berpautlah tuan-tuan dengan alim ulama. Duduklah di hadapan alim ulama. Boleh makan semeja dengan alim ulama, rasa bahagia kita tuan-tuan. Biar kita rasa macam tu tuan-tuan. Boleh pergi ziarah kubur alim ulama, makam alim ulama, biar kita rasa tenang jiwa tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Kelantan, sampai hari ni orang duduk ziarah makam tuan guru kita tuan-tuan, Allah yarham. Rumput pun tak tumbuh tuan-tuan, kawasan tu licin je tuan-tuan. Allah Ta'ala tunjuk di dunia lagi. Tiba-tiba hari ni tuan-tuan, tuan guru pergi je, tiba-tiba hilang tumpuan tuan-tuan. Maknanya kita buat sebelum ni kerana orang ke kerana apa? Sepatutnya kita buat ni kerana Allah. Jangan buat kerana orang. Kalau buat kerana orang, mati orang. Zaman Nabi dulu pernah berlaku dah. Bila mana berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, barang siapa yang bercakap, yang menuturkan kalimah Nabi telah wafat, nescaya aku akan pisahkan kepalanya daripada jasadnya. Tu Umar jangan main-main. Dia penggal teruk, tergolek kepala. Datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata macam mana? Antara lafaz yang dituturkan oleh Sayyidina Abu Bakar, dia kata, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa beriman kepada Muhammad, ataupun disebut barang siapa yang ibadahnya kerana Muhammad, Muhammad telah mati, Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang ibadahnya kerana Allah, fa innallaha ta'ala qad hayyun la yamut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetap hidup dan tidak akan mati. Duduk Sayyidina Umar ketika tu. Sebab tu kita buat jangan kerana orang, kita buat kerana Allah. Buat kerana Allah tuan-tuan. Sifat manusia tuan-tuan, mati tu tetap akan menjilat kita semua tuan-tuan. Maknanya silih berganti kepimpinan tu benda biasa. Yang penting dasar tu janganlah kita tukar ganti tuan-tuan. Dasar Quran Sunnah. Nama tu nama boleh tukar ganti, tapi dasar tidak boleh ditukar ganti tuan-tuan. Kena istiqamahnya kita dalam kehidupan kita tuan-tuan. Kena istiqamah. Okey. Sikit sangat baca kitabnya. Baca balik. Menurut pendapat kebanyakan ulama, ni masuk dalam bab niat balik. Menurut pendapat kebanyakan ulama, bahawa niat adalah wajib untuk suatu amal. Wajib. Memang kan? Kebanyakan ulama, ijma' ulama, niat tu wajib dalam setiap urusan amal. Lebih-lebih lagi amal mana? Amal melibatkan amalan yang wajib. Wajib sunat kan? Amalan kita, solat, puasa, zakat, haji. Kalau tak niat, jadi tak solat? Tak jadi. Sebab tu dalam hadis yang kita baca sebelum ni, Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja setiap amal itu binniyat, berkualiti. Hebatnya amalan itu bermulanya pada niat. Kalau kita niat salah, walaupun perbuatan tu betul sekalipun, niat kerana perkara lain, bukan kerana Allah. Betul, cukup rukun, syarat-syarat cukup, semua cukup, tapi niat tak betul. Ada nilai di sisi Allah? Tak ada nilai. Walaupun rukun cukup, macam kita solat 13 rukun cukup, 13 rukun, tapi satu tak cukup tadi, niat tak betul. Bacaan betul, lepas tu rokok, iktidak, sujud, perbuatan semua betul, tiba-tiba niat satu salah. Niat kerana nak suruh orang puji perbuatan kita, habis semua sekali rukun-rukun lain tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Itu pentingnya. Dan Nabi sambung, wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya sahaja bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Kalau dia niat kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat redha Allah, dia dapat syafaat daripada Rasulullah. Nabi kenal dia di akhirat nanti. Tapi kalau dia niat kerana benda lain, kerana nak cari dunia,
kerana pangkat, kerana jawatan, maka dia dapat jawatan dunia, tapi dia terlepas daripada dapat redha Allah dan Rasul. Itu kedudukan ni. Jelas dah sebenarnya benda-benda macam ni, tapi dengan sebab kecewa punya pasal, jadi macam itulah masalah. Sebab tu kita jangan masuk dalam golongan yang kecewa, tuan-tuan. Dalam Islam tidak ada istilah kecewa, tuan-tuan. Tidak ada istilah kecewa dalam Islam, tuan-tuan. Kalau kita buat betul-betul kerana Allah, menang pun dapat pahala, kalah pun boleh pahala. Macam kita hari ni. Kalau kita datang surau, datang surau kita solat berjemaah, pahala dapat. Kalau kita datang surau dengan niat berjemaah, tiba-tiba datang orang dah siap berjemaah, Allah Ta'ala bagi pahala jemaah pada kita. Ada hadis menceritakan perkara tersebut. Walaupun kita datang memang kita anggap waktu tu waktu kebiasaan dah, tiba-tiba orang dah siap. Betul hari tu lepas azan je terus iqamah. Datang dah habis. Kita dapat pahala ketika itu. Tapi tak sama dah dengan yang betul-betul solat berjemaah. Nak gambarkan dapat juga pada kita. Tu penting kita hari ni jangan rasa kecewa, jangan rasa lah aku ni buat kerja banyak. Dalam Islam ni kalau kita buat kerja seorang boleh tak? Dalam Islam kalau kita buat kerja seorang, tuan-tuan, Islam tidak akan bangkit, tuan-tuan. Nabi dah buat pengesahan pada kita dalam bab terbinanya Islam, bangkitnya Islam itu dengan cara berjemaah. Bukan dengan cara kita berjuang seorang-seorang. Mesti ada jemaah. Dalam jemaah tersebut, tuan-tuan, kita kena ada qiyadah, kena ada kepimpinan, kena ada kuasa, tuan-tuan. Sebab tu bila mana ada jemaah, biar ada kuasa, tuan-tuan. Kuasa tadi kuasa macam mana? Kuasa yang dasarnya Quran Sunnah. Tu biar kuasa tunjang di situ, tuan-tuan. Tuan-tuan bincang mana sekalipun balik pada sini juga. Bincang pusing sana, pusing sini, panjang lebar, baliklah kepada Al-Quran dan Sunnah juga. Itu senang. Mereka tidak berselisih faham. Menurut pendapat kebanyakan ulama bahawa niat adalah wajib untuk suatu amal. Mereka tidak berselisih faham tentang wajibnya. Semua kata wajib, tak ada selisih pendapat. Maknanya setiap amalan itu mesti ada niat yang sahih, niat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya niat yang diterima satu je. Niat kerana Allah, satu yang diterima. Niat kerana manusia, niat kerana jawatan, niat kerana habuan, semua ditolak. Kita dapat jawatan hanya dalam perkara ibadah yang dipertikaikan tentang adakah ibadah itu berdiri atau hanya sebagai satu syarat sah. Ini pertikai, kan? Misalnya seperti bersuci, wuduk lah. Golongan yang berpendapat bahawa wuduk itu ibadah yang sendiri mengatakan wajib niat untuk maksudkannya. Dalam kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, wuduk itu ibadah sedikit. Kalau kita malah kalau kita bukan kerana nak solat sekalipun, saja-saja nak ambil wuduk, kena niat tak? Kena niat. Duduk diam-diam je, tak nak solat, tak nak baca Quran, sunat juga kita duduk dalam keadaan macam tu, ambil wuduk sebenarnya. Dalam keadaan wuduk, berpanjangan kita wuduk daripada awal sampai akhir 24 jam. Tak sampai tahap tu lah kita, tuan-tuan. Tapi kalau sahabat Nabi wuduk solat isyak, dia boleh guna ni fardu subuh. Itu hebat. Bahkan kita ni disyorkan dalam keadaan berwuduk setiap masa, setiap ketika sebenarnya. Nak dalam keadaan bersih. Kerana kita ambil wuduk tu dah jadi ibadah. Dan pada masa yang sama, dia ni masuk dalam bab syarat sah. Syarat sah apa? Ni sebab pada solat. Syarat sah solat kena bersuci. Dalam mazhab Syafi'i kita pegang macam tu. Maknanya kalau tak sah wuduk, sah tak solat? Tak sah solat. Maknanya kalau kita mandi satu badan semua basah, tiba-tiba tak niat angkat hadas kecil, sah wuduk tak? Tak jadi wuduk pun. Walaupun dah mandi habis satu kolak, dah basah satu badan, tapi tak niat, maka tak jadi wuduk. Tapi kalau kita niat, kita niat basuh anggota wuduk, tempat lain tak basuh, tapi dia jadi wuduk ketika tu. Pentingnya niat di sini.
Inilah pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Ahmad mengatakan berkaitan dengan ni wudu itu merupakan salah satu syarat melibatkan solat. Dan ia itu sendiri merupakan ibadah. Wudu itu sendiri merupakan satu ibadah. Tetapi mereka yang berpendapat bahawa wudu itu hanya sebagai syarat sah, ada juga yang mengatakan ianya bukan ibadah, ianya syarat sah sembahyang saja. Seperti syarat menghilangkan najis atau menutup aurat, mengatakan itu merupakan salah satu syarat melibatkan syarat sah ibadah. Mengatakan pula niat itu adalah untuk menyempurnakannya saja. Kalau kita niat nak sempurnakan saja, tak niat pun tak apa, dia kata. Itu pegangan lah. Maknanya kita pegang wuduk tu sendiri ibadah, dan niat niat ambil wuduk tu ialah satu perkara yang mesti ada sebenarnya. Demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, dia pegang. Maknanya terpencil sikit. Hak ni kita ambil, yang kita pegang hari ni pendapat jumhur para alim ulama, termasuk ulama-ulama muktabar yang kita bincang pada pagi ini. Balasan atas amal dari niat tersebut menurut ketentuan qasad orang yang mengerjakannya. Tengok pada hati kita. Allah Ta'ala balas ni tengok pada hati kita. Kita qasad apa? Kalau kita betul-betul kerana Allah, maka kita dapat ganjaran penuh. Kerana Allah dan Rasul. Tengok pada hati, dan ia sendiri akan menerima balasannya. Kita akan terima balasan di akhirat nanti. Balasan dunia, dunia ni kita tak nampak tengok lagi. Hak kita dapat rasa sebenarnya di sebalik niat yang diterima, hidup kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Hidup diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala angkat kesusahan kita dengan sebab ibadah kita yang diterima, niat kita yang betul, menjadikan kita rasa seronok dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang demikian tidaklah diharus bagi seorang menggantikan atau mewakilkan amalnya kepada orang lain, kerana tidaklah harus digantikan. Dalam pada itu ada juga perkara yang dikecualikan, iaitu seorang boleh mengadakan wakilnya untuk melakukannya dalam perkara pembahagian zakat. Zakat tak apa. Penyembelihan korban dan sebagainya. Dalam bab zakat tak ada masalah. Tapi solat boleh wakil solat. Kita malah pergi masjid ke kita wakil kat si fulan ni, kita tidur kat rumah, dia pergi solat untuk kita. Kita bayar je boleh. Main bayar je boleh. Zakat tak apa tuan-tuan. Pasal apa? Pindah duit je. Walaupun kita tak pergi niat depan ambil zakat, kita ambil duit kita kat rumah, letak dalam sampul, pergi serah macam tu. Kat rumah kita niat ada duit ni, duit zakat atas nama siapa? Si fulan bin si fulan ni, anak kita, isteri kita, kita sendiri. Pergi je. Tak payah pegang tangan, ni macam nak kahwin pula. Pergi depan ambil, siap pegang tangan. Tu dia. Inilah orang zakat ni. Boleh tu nak nampak elok lah. Tapi sah dah kalau kita wakil kat siapa-siapa, bukan kita sendiri pun, kata ambil duit zakat ni, pergi serah pada amil tu. Dah sah. Sah. Begitu juga dengan penyembelihan. Walaupun kita tak pergi, contohnya saya ke Kemboja, peserta kat sini, saya ke Kemboja, kita terima daripada sini pergi Kemboja, sah tak? Sah. Dan sebagainya. Banyak lagi benda lain. Penting niat tu. Niat. Ada benda yang boleh kita wakilkan, ada benda kita kena buat sendiri sebenarnya. Yang penting niat tu kena betul lah. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan niat kerana benda lain. Amal yang diperintahkan untuk menunaikannya hendaklah dikosadkan kepada Allah semata-mata. Allah. Jangan kerana benda lain. Artinya hendaklah diikhlaskan kepadanya dan tidak boleh kepada yang lain, supaya amal itu tetap akan diberi ganjaran. Bila mana kerana Allah, ganjaran. Kalau kerana manusia, dapat pujian manusia je lah, dapat pangkat je lah, dapat habuan dunia je lah. Tapi kalau kita buat kerana Allah, yang pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membela kita dunia dan akhirat. Okay. Banyak lagi ni, kita kena berhenti takat tu lah. Boleh? Okay. Yang kedua lain kali bincanglah kesimpulan di sebalik hadis kita yang telah kita bincang sebelum ni.
perkara yang kedua dan seterusnya kita bincang pada pertemuan yang akan datang. Bila akan datang? Sabtu minggu keempat. Saya balik kampung ni, sempat sini. Saya balik 23, sempat. Sempat kan? Tengok jarum barat. Tak sempat. Balik kampung ada program. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Yang pastinya kita kena betulkan niat. Bila mana betulkan niat, insya-Allah di sana kita dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nilai keikhlasan itu. Allah Taala akan balas balik untuk kemenangan yang hakiki di akhirat nanti. Dan seterusnya kita kena istiqamah tuan-tuan dengan gerak kerja Islam. Jangan keliru tuan-tuan. Berpautlah kepada bahtera yang betul, jemaah yang betul. Apa pun berlaku, yang pastinya jangan kita tercicir daripada dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Biarlah kita mati tuan-tuan dalam dasar yang betul, perjuangan yang betul tuan-tuan. Pasal apa? Nilai sebenar kita bukan di dunia ni tuan-tuan. Nilai sebenar kita ialah di akhirat nanti. Maka tak apalah kita penat sikit tuan-tuan di dunia ni. Pasal penat dunia ni penat yang sementara sahaja. Penat di akhirat ni kalau kita takut, kalau kita penat, kalau kita diisytiharkan sebagai ahli neraka wal iyazubillah, maka ianya penat buat selama-lamanya. Hari ni kita penat sikit tuan-tuan buat kerja agama, tak apa. Kerana apa? Kerana itulah asam garam perjuangan tuan-tuan, mesti kita lalu onak dan duri. Tu standard macam itulah. Nabi dah ajar pada kita sunnah perjuangan macam tu tuan. Kena sabar dan terus istiqamah. Fastaqim kama umirta. Terus istiqamah. Sehingga bila? Sehingga kemenangan. Seperti mana Allah Ta'ala perintahkan kita suruh macam tu, buatlah macam tu. Garis panduan dah ada dah, ulama dah ada depan kita. Maka ikutlah apa yang telah dibincang, diputuskan oleh para alim ulama. Kita ada majlis fatwa, kita ada majlis syura ulama. Pautlah kepada alim ulama ini tuan-tuan. Moga-moga